Assalamualaikum, nama saya Nuri Ismahani binti Isaham, nombor matrik 10 DPM 20F2023. Saya bersama rakan saya Alia Nabila binti Zulkifli, nombor matrik 10 DPM 20F2019 dan Farah Wahidah binti Abdul Rahman, nombor matrik 10 DPM 20F2033. Kami akan membincangkan isu-isu perkauman yang berlaku di dalam Malaysia. Perkauman bermaksud isu-isu yang melibatkan hubungan antara kaum dalam aspek penggunaan bahasa, dimensi agama, tingkah laku sosial, perlakuan fizikal, sektor pekerjaan, perbuatan buli, penulisan dan literatur, rasisme dan seumpamanya. Dalam konteks Malaysia, isu-isu sensitif pula membawa erti isu-isu yang melibatkan perkara-perkara yang sensitif dalam Malaysia berkaitan dengan hak-hak keistimewaan Melayu, status bumi putera, kontrak sosial, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sistem kuota dan perkara-perkara stereotip. Isu-isu ini tidak boleh dibahaskan, didebatkan atau dibincangkan secara terbuka kerana ia akan membawa kepada api permusuhan hasil daripada perasaan kurang senang dan tidak berpuas hati. Isu-isu sensitif ibarat api dalam sekam yang menyala dalam diam-diam hingga boleh membawa kepada kebakaran. Ini juga adalah salah satu sebab yang bakal membawa kepada insiden konflik atau pergaduhan antara kaum. Isu-isu perkauman dan isu-isu sensitif juga melibatkan perlakuan memperlekehkan dan merendah-rendahkan kaum lain serta mempertikaikan hak orang lain. Termasuk juga dalam ruang lingkup tafsiran isu perkauman dan isu sensitif ialah ucapan, perbuatan, perkataan, penerbitan atau sebarang cara yang boleh ditafsirkan sebagai kecenderungan menghasut. Kita boleh hidup dengan masyarakat yang tidak beragama namun masih tetap berkonflik. Jadi, hujah agama sebagai punca konflik tidak boleh digunakan. Sebaliknya, kita perlu melihat pada sikap setiap kita. Kita kembali balik pada corak pemikiran dan bagaimana kita melihat sesuatu isu berkenaan. Semua boleh berlaku di mana-mana sahaja, di sekolah, media sosial maupun di politik. Sebagai contoh, tentang isu 13 Mei pada tahun 1969. Ia merupakan rusuhan kaum yang tragis antara orang Melayu dan orang Cina. Mengapa peristiwa itu terjadi? Antaranya layanan berat sebelah oleh tentera Jepun, di mana orang Cina dilayan begitu teruk oleh tentera Jepun berbanding orang Melayu. Sebab Jepun pernah berperang dengan Cina sebelum ini sehingga mereka saling mendendami antara satu sama lain. Selain itu, isu perkauman juga ada di dalam politik, di mana memang terdapat suara ahli politik di negara ini yang menyebabkan timbulnya perbalahan dalam masyarakat. Selain terdapat paparan yang sengaja mencetuskan isu perkauman di media sosial. Seterusnya, zaman kini, isu perkauman juga ada di dalam media sosial, di mana sebelum ini pernah tular komen yang berbau resis oleh seorang pengguna media sosial terhadap Kisona pemain badminton. Susulan kekalahan atlet tersebut di tangan pemain Jepun Akane Yamaguchi di aksi separuh akhir Piala Sudirman. Akhir sekali, di tempat kerja juga boleh berlaku tentang isu perkauman, di mana dalam kalangan kaum orang Melayu dan India yang mempunyai persepsi bahawa diri mereka didiskriminasikan apabila memohon pekerjaan adalah tinggi berbanding bangsa lain. Dari segi kesan terhadap sosial, di mana kita dapat lihat bahawa wujudnya salah faham dan buruk pandangan terhadap kaum-kaum lain kerana wujudnya sikap perkauman. Sikap perkauman ini akan memecah belahkan kaum, bukan sahaja memberi kesan dalam jangka masa yang pendek namun turut memberi kesan dalam jangka masa yang panjang. Kesan dalam jangka masa yang panjang dan yang pendek, contohnya sekiranya orang Melayu tidak diberi peluang pekerjaan di kebanyakan perniagaan yang dipunyai oleh masyarakat Cina, ini akan mewujudkan pandangan yang serong dan rasa tidak puas hati. Dalam jangka masa yang panjang pula,
Perasaan ini akan menjadi teruk dan lebih mendalam dan mungkin akan membawa kepada rusuhan kaum seperti yang berlaku pada 13 Mei 1969. Dan ini akan membawa keancaman kepada struktur sosial di Malaysia dan rakyat tidak akan dapat hidup aman lagi. Antara contoh yang dapat kami berikan berkaitan isu perkauman yang telah terjadi ialah daripada akhbar berkaitan sejarah hitam negara yang berlaku pada 13 Mei 1969. Tragedi ini mengakibatkan kehilangan nyawa serta harta benda yang mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum 1969. Selain itu, terdapat juga laporan berita RTM tentang isu perkauman yang membabit seorang pemain badminton perseorangan wanita negara apabila naib ketua Bersatu Bahagian Pasir Putih Borhanuddin Cik Rahim dikecam seluruh rakyat Malaysia selepas membuat komen kurang cerdik berbau resis terhadap seorang pemain badminton perseorangan wanita negara itu. Borhanuddin yang menggunakan nama Borhan Cik Rahim memuat naik status di Facebook miliknya membuat komen resis terhadap Eskisona selepas tewas saingan separuh akhir Piala Sudirman kepada Jepun pada Sabtu malam. Sementara itu, isu perkauman membabitkan pemain perseorangan wanita negara Eskisona turut mendapat perhatian Roslin. Kita pun tahu sukan ni je lah yang boleh menyatu padukan kaum kan, daripada dulu kan sampai sekarang. I think saya rasa sampai bila-bila lah kan. So bila orang luar, maksudnya yang bukan melibatkan sukan, tiba-tiba sentuh isu benda ni, dia lagi panas lah. Semalam Persatuan Badminton Malaysia BAM menyalar komen berbau perkauman terhadap Kisona yang terebar di media sosial ketika menentang Jepun pada aksi separuh akhir Piala Sudirman. Antara contoh lain ialah video berita Buletin TV3 yang tular apabila seorang lelaki yang memuat naik video yang berbau hasutan perkauman yang bersifat jeli terhadap institusi diraja dan kerajaan. Lelaki ini juga mempersoalkan mengapa bangsa China dan India tidak termasuk dalam hak-hak keistimewaan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Wan Ahmad Najmuddin Muhammad berkata, lelaki ini memuat naik rakaman selama 4 minit dan 50 saat di Facebook. Antara langkah untuk mengatasi masalah isu perkauman ialah memperbaiki dasar pendidikan negara untuk membangunkan ekonomi kaum. Dasar pendidikan negara perlulah dirancang dan dilaksanakan dengan matlamat untuk melahirkan individu yang berilmu dan berkemahiran yang akhirnya mampu untuk bersaing dalam pelbagai bidang pada masa akan datang, terutamanya bidang ekonomi. Dalam sudut ekonomi ini, jurang ekonomi yang jauh berbeza antara kaum di negara ini menyulitkan kerajaan mencapai agenda perpanduan. Melalui pendidikan, pengenalan identiti kaum mengikut jenis pekerjaan juga dapat dihilangkan. Untuk menilai sama ada berjaya atau tidak matlamat dan hasrat kerajaan, ianya boleh dilihat dari sudut kejayaan mengurangkan jurang ekonomi di antara kaum dan kejayaan menghapuskan pengenalan identiti kaum melalui bidang ekonomi. Kita juga memahami bahawa jurang ekonomi yang besar akan menyukarkan agenda perpaduan dan integrasi kaum. Di negara ini, kaum Cina mendominasi bidang ekonomi. Keadaan ini menimbulkan rasa iri hati kaum lain terhadap kaum Cina. Untuk mengatasi masalah ini, kerajaan melalui dasar pendidikan hendaklah melahirkan ramai golongan terpelajar dalam bidang ekonomi. Justeru itu, ia akan membawa kepada kemunculan individu-individu daripada pelbagai kaum untuk menyaingi kaum Cina dalam bidang ekonomi, khususnya bidang perniagaan. Langkah yang kedua ialah menjadikan aktiviti sukan sebagai ejen pengerat hubungan antara etnik. Negara kita telah mencapai kecemerlangan dalam bidang sukan. Contohnya sukan squash, badminton, bola sepak dan sebagainya.
pelbagai lapisan masyarakat dan kaum telah menunjukkan semangat patriotik dengan bersatu memberikan sokongan kepada ahli-ahli sukan negara dan juga peserta-peserta yang terlibat. Kemenangan sama-sama diraikan dan kekalahan turut sama dirasai. Ini menunjukkan kejayaan aktiviti sukan dan permainan dalam institusi pendidikan dalam menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang. Kembali pada tahun 2018, di mana rusuhan di Kuil Sri Mahamariaman yang telah menyebabkan kematian seorang anggota bomba yang hanya melakukan kerja untuk memadam api yang marak di kuil tersebut. Masih ingatkah kita dengan kata-kata mutiara Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah II. Beliau pernah berkata, kita semua adalah rakyat Malaysia dan kemerdekaan inilah yang menyatukan kita. Ingatlah bahawa toleransi adalah kekuatan kita sebagai rakyat dan bangsa. Jadi, renung-renungkanlah adakah kita masih dalam pemikiran yang matang sebagai warga negara Malaysia yang terbilang? Jangan disebabkan hati seseorang manusia boleh memutuskan silaturahim antara sesama sendiri. Jadikan Malaysia ini contoh yang terbaik pada negara yang luar dengan wujudnya semangat perpaduan seperti video ini. Soalan seterusnya, siapa di sini pernah ada atau masih mempunyai kawan baik selain bangsa anda sendiri? Siapa di sini percaya bahawa Malaysia merupakan negara yang maju dan harmoni? Maju. Siapa di sini yang bangga jadi rakyat Malaysia? Siapa di sini boleh nyanyikan lagu negaraku? Anda telah berjaya membuktikan bahawa Malaysia ini kita punya. Kita satu Malaysia yang berlainan kaum. Kita satu negara yang berlainan agama. Kita satu masyarakat yang sama, duduk di negara yang sama. Susah senang kita bersama. Ubahlah sikap kita, siapa pun kita tidak sempurna. Sekian, terima kasih.